Berikut paparan utama Nasional 8 edisi 6 Mei. Mayat pertama nahas helikopter sah Datuk Noriah Kasnon. Lebih 1.13 juta pemilih di Sarawak tunai tanggungjawab esok. Mayat mangsa nahas helikopter yang ditemui di tebing Sungai Batang Lupar, Sebuyau, Sarawak tengah hari tadi sah Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Noriah Kasnon. Ia disahkan setiausaha sulitnya Abidin Supardi selepas menziarah jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak, Kuching. Mayat diterbangkan dengan pesawat Nuri dari Klinik Kesihatan Sebuyau mendarat di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak sebelum dibawa ke Hospital Umum Sarawak HUS. Antara yang berada di bangunan Jabatan Perubatan Forensik HUS, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang tiba pukul 4.40 petang tadi. Ketibaan beliau disusuli timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selain Allahyarham, helikopter terbabit turut membawa suaminya Asmuni Abdullah dan anggota Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad. Turut berada dalam pesawat Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Sundaran Anamale, pengawal peribadi Allahyarham Datuk Noriah Ahmad Sobri Harun dan juruterbang warga Filipina Rudolf Rex Ragas. Baik saudara, wartawan Ratna Saimin yang kini berada di Pangkalan Udara Kuching ada perkembangan terkini. Ya, Ratna, boleh kongsikan perkembangan di sana, mungkin proses penghantaran pulang jenazah Allahyarham Datuk Noriah Kasnon ke Semenanjung, Ratna. Baik, terima kasih Fadil dan Siti Murni di Angkasa. Saya kini masih lagi menantikan ketibaan jenazah Allahyarham Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Noriah Kasnon di Surau Al-Jamirah, Pangkalan Udara Kuching ketika ini. Dan sejurus kerana saya difahamkan bahawa jenazah kini masih lagi berada di Hospital Umum Kuching bagi urusan pengeluaran, ya. Dan sejurus tiba nanti jenazah akan disembahyangkan di Surau Al-Jamirah ini dan akan diimamkan oleh pegawai agama Pangkalan Udara Kuching, iaitu Kapten Ustaz Hassan. Dan selesai solat jenazah nanti, Allahyarham akan dibawa ke Pangkalan Udara TUDM untuk dibawa balik ke kampung halamannya di Kampung Batu 12, Sungai Burung, Tanjung Karang, Selangor. Dan maklumat penerbangan jenazah akan dibawa balik menerusi penerbangan TUDM pesawat Hercules C-130, namun kami tidak dimaklumkan bilakah waktu yang sebenar untuk berlepas. Dan saya kira untuk itu setakat ini dahulu perkembangan dari Pangkalan Udara Kuching. Fadil dan Siti Murni. Ya, Ratna Saimin di Pangkalan Udara Kuching, terima kasih. Apapun takziah daripada kami di Berita RTM kepada keluarga Allahyarham Datuk Noriah Kasnon, dan sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada roh Allahyarham. Semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Seorang kaki tangan awam sempat merakam ketika helikopter malang itu sedang berlepas. Suhaini Mat yang dihubungi RTM memberitahu beliau tidak menyangka visual yang dirakam-rakamnya itu terlibat dalam nahas tersebut. Ketika visual itu diambil, 2 buah helikopter sedang bersedia untuk berlepas dekat padang bola sepak Sepau Kebetung. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa nahas helikopter di Sarawak diteruskan malam ini bagi mengesan 5 lagi mangsa yang masih hilang, dan operasi besar-besaran itu baru sahaja dilancar sebentar tadi. Dan kita terus saja bersama dengan Irwan Budi Anwar di lokasi pencarian itu di Lingga. Baik Irwan, apa perkembangan terbaru setakat ini di lokasi dan mungkin siapa yang terlibat dalam SAR di Lingga, Irwan? Okey, baiklah. Sebenarnya pusat untuk maklumat, pusat kawalan operasi pencarian helikopter AS-350 yang hilang
di pangkalan feri Sebuyau Trisau telah pun ditutup pada pukul 5.10 petang tadi. Di mana perkara itu telah dijelaskan oleh Komandan Hadapan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, iaitu Tuan Azman Julaihi. Jelasnya faktor jarak pencarian sekitar Pulau Seduku berdekatan dengan kawasan Lingga di Seri Aman menyebabkan ia dipindahkan. Dan apa yang kita maklumkan telah dimaklumkan oleh Komandan Hadapan itu tadi, di mana pada malam ini akan diadakan pencarian di permukaan air oleh bomba, JPAM dan juga ATM, yang mana akan dilakukan pada jam 8 telah pun bermula pada 8 malam ini, dan ia berikutan keadaan air yang tidak begitu deras ketika itu. Dan selepas itu air akan mulai surut dan mengalir dengan deras kembali dan menyebabkan mereka untuk menangguhkan pencarian tersebut, dan akan diteruskan pada jam 2 pagi nanti apabila air berada pada tahap seperti mangsa pertama ditemui. Dan itu dinyatakan oleh Komandan Hadapan kepada kita pada 11 petang tadi sebelum operasi ataupun penempatan operasi itu ditutup pada jam 5 petang. Sekian saja laporan daripada saya, Irwan Budi Anwar dari Sebuyau, Sarawak. Kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Irwan di Lingga, terima kasih. Dan seperti yang disahkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai siang tadi, tiada jadual penerbangan helikopter di Sarawak digantung meski nahas membabitkan helikopter baru sahaja berlaku, dan yang pasti Pusat Kawalan Trafik Udara akan berterusan membuat pemantauan terhadap pelbagai perkara berkaitan dengan penerbangan di sana. Baiklah, serpihan helikopter AS350 itu ditemui kira-kira pukul 9.30 pagi tadi, dan ini termasuk alat pemutar, sebuah kerusi, sebahagian pintu pesawat, bilah rotor dan sebahagian dinding helikopter. Dan penemuan itu diumumkan oleh Perdana Menteri dalam sidang media khas di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuching. Ini mungkin akan menyuka operasi yang perlu kita lakukan. Namun segala usaha dan aset yang kita dapat guna pakai untuk operasi ini akan kita deploy semaksimal mungkin. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman memaklumkan hubungan terakhir yang dibuat juruterbang helikopter terbabit ialah pada 4.15 petang, 3 minit setelah berlepas. As announced by Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pagi ini, serpihan pesawat helikopter yang dilaporkan hilang itu telah di kemungkinan besar daripada helikopter tersebut telah dijumpai. Tapi baru dikenal pasti bahawa tempat yang dijumpai adalah di Sungai Batang Sadong. Bukannya Batang Lupa. Batang Lupa. Semujan saja. Dekat Semujan. Dekat Semujan. Dekat itulah. Dan ada juga yang bertanya mengenai dengan operasi Hornby Skyways. Pada masa ini kita masih lagi belum membuat persentatan, dan kita akan perlu tahu apakah sebenarnya berlaku. We have to investigate, we have to ensure, we have to know what actually caused the helicopter to lost contact with the ATC tower late yesterday evening. Jadi operasi Hornby Skyways tidak di ground. So the operation of Hornby Skyways has not been suspended. They have gone, but we are monitoring closely. A team of investigators is on the way. They will do the investigation. While DCA. Laluan penerbangan yang digunakan helikopter terbabit ialah laluan biasa yang digunakan para pemimpin dan menteri kabinet lain. Mengesahkannya, Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, laluan tersebut pernah digunakan pesawat yang dinaiki Perdana Menteri sendiri.
siapa tak tahu di Sarawak ni dia punya risiko mengambil pesawat helikopter ni bukan ini sekali aja. It's happened so many times. And the fact is that yang pergi ke sana tu dalam pesawat yang berkenaan, bukan dia ada pergi nak berkempen politik semata-mata. Is going to see the minister dekat Betong Betong tu Douglas punya kawasan. So the KSU was there, the deputy minister was there, and Wan Khairil is also one of the agencies. Ketika ditemui media di Kota Samarahan, Datuk Seri Syamuddin berkata, mengimbas pengalaman negara menghadapi beberapa nahas udara sebelum ini, perasaan waris dan keluarga mangsa menjadi keutamaan ketika ini. Justru sebarang spekulasi di laman sosial yang mengguris perasaan mereka mesti dihentikan. Bahang pengundian bagi pilihan raya negeri Sarawak esok semakin panas. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan setugas Nursila Talaha di Kuching. Baik, silakan Nursila. Damia Cassandra Manja di Kuching. Siti Muni, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Lebih 1.13 juta pemilih akan mengundi di 2,959 saluran di 1,879 pusat mengundi di seluruh Sarawak. Pilihan raya itu akan diadakan selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima notis daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri pada 1 April berhubung pembubaran DUN Sarawak yang berkuat kuasa 11 April lalu. Pusat pengundian dibuka dari 8 pagi hingga 5 petang. Bagaimanapun ada pusat yang ditutup 10 pagi kerana kedudukannya yang jauh di pedalaman. Bagi tujuan pengundian esok, hanya 80 kawasan yang dipertanding kerana 2 kawasan telah dimenangi calon BN tanpa bertanding pada 25 April lalu. Kedua-dua kawasan itu ialah Bukit Kota dan Bukit Sari. SPR melantik 80 pegawai pengurus pilihan raya bagi mengendalikan proses pengundian dan penjumlahan undi. Lebih 25,000 pengundi lagi tersenarai sebagai pengundi awal dan pengundi pos yang mengundi Selasa lalu dengan peratusan pengundian yang dicatat ialah 72%. Penyokong parti dan calon yang bertanding diingatkan tentang larangan berkempen yang berkuat kuasa dari 12.30 malam ini. Pengurusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah menasihatkan para pengundi supaya tidak lupa membawa kad pengenalan esok dan tidak menyerahkan kad pengenalan kepada orang lain. Hasil persempadanan semula yang berkuat kuasa pada Disember tahun lepas, DUN Sarawak mempunyai 11 kerusi baru iaitu Batu Kitang, Setakan, Serembu, Bukit Semuja, Gedung, Kabung, Telian, Bukit Goram, Murum, Samalaju dan Mulu. Pihak polis telah membuat perancangan rapi dan bersedia menghadapi proses pengundian esok. Dalam masa sama, Pusuruhanjaya Polis Sarawak Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata pihaknya akan memastikan keselamatan orang awam terjamin. Saya menyarankan supaya orang ramai datanglah beramai-ramai untuk mengundi dan jalankan hak masing-masing. So itu adalah hak anda dan yang pihak polis kita akan membuat kawalan untuk menentukan keselamatan orang ramai dan perjalanan lalu lintas. Selain itu, polis turut memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang mengganggu gugat ketenteraman awam sama ada sepanjang tempoh mengundi maupun selepas keputusan. Saya ingin memberi amaran kepada pihak-pihak yang selepas pengumuman akan mengadakan perarakan. So saya sarankan supaya mereka ini jangan mengganggu gugat ketenteraman awam. Okey. Sekiranya mereka mengganggu gugat ketenteraman awam, pihak polis akan mengambil tindakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Seramai 10,090 anggota akan menjalankan tugas bagi memastikan kelancaran hari mengundi esok, manakala 4,327 daripada jumlah tersebut adalah dari Semenanjung.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata tragedi helikopter yang membabitkan Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan Komoditi Datuk Nuria Kasnon dan 6 lagi penumpang tidak menjejaskan urusan pengundian esok. Yang telah pun dimaklumkan. Dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Najib menyifatkan kejadian tersebut sebagai suatu tragedi yang tidak diduga. Ini satu kemalangan tragedi yang tak diduga. Menurut Datuk Seri Najib, beliau telah meminta pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi sehingga badan pesawat utama ditemui. Tempoh berkempen bagi pilihan raya umum DUN Sarawak ke-11 hanya tinggal beberapa jam sahaja lagi. Dalam waktu yang berbaki ini, calon-calon yang bertanding mengharapkan pengundi dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi esok dan ini tidak terkecuali golongan belia. Belia di kawasan bandar barangkali mempunyai kelebihan untuk mendapatkan maklumat di hujung jari. Namun bagi belia di kawasan luar bandar, apatah lagi pendalaman akses terhadap maklumat agak terbatas. Namun ini tidak menjadi penghalang untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi, terutama untuk membawa perubahan dan kemajuan di kampung masing-masing. Penting sih mengundi. Penting mengundi untuk memilih pemimpin untuk membantu rakyat. Undi ini kita macam di kampung kita sendiri, kita memang menggalakkan supaya siapa-siapa yang belia yang belum berdaftar, kita harus berdaftar untuk memilih wakil rakyat. Dah zaman moden, tangga kita macam dah jeraya apa indah dah ada masuk pembangunan situ. Iyalah kita mau orang belia kita pun situ. Belia kita pun situ. Jangan macam buat tak indah aja. Kita mau mesti undi adalah hak yang perlu ditunaikan supaya masa depan negara dapat direncana dengan lebih berkesan. Masyarakat di penempatan sepanjang Jalan Lama Bintulu Miri yang terletak di bawah kawasan DUN Baru N70 Semalaju meletakkan harapan tinggi bagi mencari penyelesaian kepada isu tanah yang mereka duduki. Majoriti mereka yang telah mendiami kawasan tersebut sejak awal tahun 1950-an masih belum memiliki surat tanah. Kami nak bukai ngarap kami nak segi laban kami segi orang dito nak segi kan tetap dito menua tu segi terbuat kini orang ke dito jadi ati menang menua kami tu paling penting kat detan ke kami. Oh yang masalah tanah lah pasal temudak kami bedau sukat temudak luar mayah bedau. Kemudahan bukai pun bisa lah tapi yang paling penting abak kami laban dito kami hidup hari tanah lah. Laban penduduk kami dito rumah kami itu alu bedau di gazet. Ngarap ke pemerintah gazet tempat nak kami diau, tempat nak kami duduk, tempat rumah tangga kami ke itu. Selain daripada isu tanah, isu sekolah yang agak padat dan pekerjaan penduduk di bidang minyak dan gas juga perlu diberi perhatian. Tambahan, DUN Samalaju terletak di kawasan industri skor iaitu di Tanjung Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju. DUN berkenaan mempunyai 13,279 pengundi yang melibatkan pecahan DUN Kidurong, Kemena dan Berkenu. Baik, saudara, jangan lupa ikuti randau khas keputusan PRU DUN Sarawak ke-11 pada Sabtu 7 Mei di TV2 mulai jam 6 petang. Dan sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk Nasional 8 pada malam ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Fatil dan juga Siti Murni di Angkasa Puri. Silakan. Susulan penolakan tajaan 30 juta ringgit oleh Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, pengasas produk kesihatan D-Herbs Holdings Sdn Bhd Datuk Alif Syukri Kamar Zaman menyangkal sekeras-kerasnya dakwaan kononnya beliau ingin mendapatkan tanah rakyat melebihi 100 ekar di negeri Kedah sebagai syarat tajaan pasukan bola sepak itu. Dan sambil menyifatkan ia satu tuduhan tidak berasas, beliau berkata ia secara tidak langsung telah mengaibkan namanya dan menjatuhkan reputasi syarikat. Menurut beliau, melalui perbincangan sebelum ini, pembangunan tanah tersebut dipersetujui melalui proses usaha sama dengan anak syarikat negeri iaitu Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK. Justru bagi beliau adalah tidak munasabah menuduh dirinya yang mahukan tanah itu secara percuma, melainkan dengan hasrat membangunkan kawasan tersebut secara usaha sama. Tambahan ia merupakan projek terbengkalai yang perlu dibaik pulih semula. Tanah kita membeli. Dan kalau saya nak tanah, saya bayar 30 juta, saya boleh dapat dekat negeri Selangor. Saya boleh dapat dekat negeri Selangor. Buat apa saya pergi duduk tempat-tempat ceruk kampung? Dan mereka kata tergadai.
Orang-orang Kedah, logik lah. Duit 30 juta saya boleh dapat, saya boleh bayar sekarang. Tapi buat apa saya pergi sana? Kalau saya tak nak majukan bola sepak Kedah. Di sini saya juga ingin nyatakan hasrat untuk membuat pelaburan pembangunan secara terang-terang. Saya tak menipu orang. Saya buat press conference. Dan mereka benda tu dah viral dekat mana-mana statement. Saya ingin bangunkan Bandar Dihab dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah. Beliau nyata kecewa dengan tuduhan melulu KFA yang tidak membuat sebarang perbincangan lanjut mengenai penajaan itu, sebaliknya menolak bulat-bulat semalam seperti yang tersebar dalam media massa. Nasional 8 edisi 6 Mei berakhir di sini. Seperti yang dimaklumkan Perdana Menteri pagi tadi, kawasan serpihan nahas helikopter di Sarawak yang ditemui sangat luas yang menyukarkan usaha mencari dan menyelamat SAR. Dan kita doakan usaha pasukan SAR di lokasi yang diteruskan malam ini dipermudah. Dan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.